Pembangunan manusia dalam persekitaran sekolah, di mana persekitaran sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga merupakan tempat yang memainkan peranan kritikal dalam pembangunan holistik individu, membentuk masyarakat dan menyokong kemajuan manusia secara keseluruhannya. Persekitaran sekolah melibatkan aspek pendidikan, sosial dan emosi. Sekolah berperanan penting dalam membentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai moral pelajar. Selain itu, interaksi sosial di sekolah membantu dalam pembentukan kemahiran interpersonal dan kerjasama. Program kurikulum dan aktiviti baran turut menyumbangkan kepada perkembangan holistik pelajar. Pembangunan manusia adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai faktor daya dalaman dan luaran. Antara faktor daya dalaman ialah terdapat tiga, iaitu ceria individu, emosi dan tingkah laku dan juga kebolehan pembelajaran. Contoh kebolehan pembelajaran ialah gaya pembelajaran ni dan minat seseorang mempengaruhi cara individu menyerap dan memahami maklumat. Guru yang peka terhadap kepelbagaian gaya pembelajaran ini dapat membantu menyokong pembangunan pelajar secara lebih efektif. Yang seterusnya ialah faktor luaran. Terdapat 5 faktor luaran, iaitu yang pertama, masyarakat dan keluarga. Yang kedua, budaya dan bahasa. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, persekitaran fizikal dan sosial. Dan yang terakhir ialah sistem pendidikan. Contoh sistem pendidikan ialah sistem pendidikan yang responsif dan inovatif dapat membantu membentuk individu yang lebih holistik. Terdapat dua analisis yang terkandung dalam pembangunan manusia di persekitaran sekolah: analisis daya dalaman, analisis daya luaran. Analisis daya dalaman pula terdiri pada 3 perkara, iaitu teori peringkat perkembangan psikososial Erikson. Menurut Erikson, individu melalui peringkat-peringkat psikososial yang membentuk identiti mereka. Manakala yang kedua iaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Dan yang ketiga iaitu kajian penyelidikan. Kajian penyelidikan ni pula telah mengenal pasti hubungan antara kekuatan dalaman seperti motivasi diri, keyakinan diri dan kemahiran sosial. Manakala untuk analisis daya luaran pula terdiri pada 4, iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem dan mikrosistem. Seterusnya ialah pembangunan manusia dalam persekitaran sekolah ni telah memberi kesan kepada keluarga, komuniti, sistem pendidikan dan juga masyarakat dan budaya. Yang pertama ialah keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan setiap individu. Sokongan keluarga, kestabilan dan juga kualiti hubungan antara ahli keluarga dapat mempengaruhi motivasi, perkembangan sosial dan pencapaian akademik pelajar di sekolah. Yang kedua ialah komuniti. Faktor-faktor dalam komuniti seperti akses kepada sumber daya pendidikan tambahan, sokongan dari organisasi tempatan dan juga program sukarelawan dapat memberikan pelbagai peluang pembelajaran dan juga pengalaman yang dapat memperkaya pengalaman pelajar. Yang ketiga ialah sistem pendidikan. Dasar pendidikan, kualiti pengajaran serta sumber daya yang disediakan oleh sistem pendidikan mempengaruhi pengalaman pelajar dan pencapaian akademik pelajar. Sokongan dari guru, pengiktirafan prestasi dan juga program sokongan juga dapat memainkan peranan yang penting. Secara keseluruhannya itu kesimpulan di mana ia dapat mengimbas kembali penemuan utama dalam mengenali kesan kuasa dalaman dan luaran terhadap pembangunan manusia di sekolah, serta menekankan kepentingan dalam memahami kuasa ini untuk menambah baik persekitaran pendidikan dan memupuk pembangunan pelajar. Di dalam keseluruhannya terdapat daya dalaman, daya luaran dan terdapat juga analisis daya dalaman dan daya luaran dan apa kesan kepada pembangunan manusia dalam persekitaran sekolah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.